Lieutenant Adnan, sang wira bangsa. Kita semua tahu apabila Jepun melancarkan kempen mereka di Asia semasa Perang Dunia Kedua, kemarahan mereka sukar digugat oleh mana-mana tentera termasuk kuasa besar, sehingga kan ada beberapa pihak yang berpandangan kemarahan mereka seperti taktik Blitzkrieg yang digunakan pihak Nazi Jerman di Eropah. Namun, pertempuran pasir panjang menjadi saksi kepada jentera perang ini terhalang antara keberanian sekumpulan askar Melayu di bawah pimpinan Allahyarham Lieutenant Adnan Saidi. Allahyarham dilahirkan di Sungai Ramal, Kajang, Selangor pada tahun 1915. Berasal dari sebuah keluarga Melayu Minangkabau. Beliau merupakan anak sulung dari 3 adik-beradik dan adik-adiknya Ahmad dan Amarullah mengikut jejak langkahnya sebagai tentera. Ahmad terbunuh apabila kapal perang HSM Pelanduk karam selepas diserang pihak Jepun di dalam perjalanan ke Australia. Sementara Amarullah pula terselamat dari kancah perang Dunia Kedua dan kini menetap di Kajang. Selepas Regimen Askar Melayu Diraja RAMD ditubuhkan, Allahyarham merupakan antara orang pertama yang menyertai regimen tersebut. Beliau menyertai RAMD pada tahun 1933 semasa berusia 18 tahun. Untuk tahun-tahun berikutnya, Allahyarham merupakan askar terbaik di dalam unitnya dan mendapat penghormatan sebagai pegawai Melayu pertama apabila mendapat kenaikan pangkat sebagai sarjan pada tahun 1936. Setahun selepas itu, beliau menghadiri sekolah latihan pegawai di Singapura dan menjadi pegawai bertauliah Melayu pertama. Semasa tempoh itu juga Allahyarham berkahwin dengan guru sekolah Sofiah Fakir. Selepas mereka berkahwin, beliau memindahkan keluarganya ke Singapura kerana merasakan Singapura masih selamat dari ancaman tentera Jepun. Namun, selepas mendengar berita kemarahan tentera Jepun dari utara dan pantai timur semenanjung Tanah Melayu semakin menghampiri Singapura, Allahyarham memindahkan keluarganya kembali semula ke Kajang. Salah seorang anak Allahyarham, Mokhtar, bercerita, semasa itu beliau baru berusia 4 tahun. Beliau tidak sedar itu adalah kali terakhir beliau bertemu dengan ayahnya. Ada sebab mengapa Jepun memfokuskan serangan mereka ke atas Singapura. Singapura merupakan simbol kepada kekuasaan koloni Britain dan jika Singapura jatuh ke tangan Tokyo, ia merupakan satu malapetaka kepada London. Maka atas sebab itulah London memilih Arthur Percival sebagai pemerintah tentera mereka di Malaya. Selepas dilantik, perasaan Percival bercampur baur di mana beliau merasakan pelantikannya itu ibarat tidak aktif sebagai pemerintah tentera jika perang tidak meletus di sebelah sini. Namun, jika perang benar-benar meletus, maka ini menimbulkan satu dilema bila melihat kekurangan ketara pada tentera yang dimilikinya. Ini ditambah pula dengan kekurangan pengalaman yang dimilikinya kerana buat kali pertama di dalam kerjanya, Percival diberi peluang mengetuai pasukan tentera. Selepas Jepun berjaya mendarat di Tanah Melayu dan semakin menghampiri Singapura pada Februari 1942, semua aset yang dimiliki oleh pihak Britain digerakkan untuk mempertahankan Singapura. Ini termasuklah Brigade Infanteri Pertama Malaya diketuai Lieutenant Colonel Mountbatten Ellington di mana salah satu pelantun diketuai oleh Allahyarham. Pasukan Allahyarham diberi peranan mempertahankan Bukit Candu dari jatuh ke tangan Jepun. Bukit Candu amat penting kerana pertama, tempat tertinggi menghadap pulau dari sebelah utara dan kedua, di sinilah semua infrastruktur penting ketenteraan Britain termasuk hospital, perang, depot senjata dan bekalan. Pertempuran pertama antara askar Melayu dengan askar Jepun meletus pada pukul 2 petang, 13 Februari 1942. Division ke-18 Jepun menyerang mereka dari sebelah barat daya pantai sepanjang benteng Pasir Panjang dan Jalan Air Rajah dan mendapat sokongan artileri Regimen Infanteri ke-56. Company B RAMD mempertahankan kawasan tersebut bermati-matian walaupun diasak bertubi-tubi oleh pihak Jepun. Menyedari keperluan untuk berundur, Company B mula berundur ke belakang, tetapi sebelum sempat pengunduran tersebut selesai, pihak Jepun berjaya menembusi garisan pertahanan mereka. Di dalam pertempuran ini, Company B bertarung dengan bayonet selepas kehabisan peluru. Hanya beberapa anggota company berjaya melarikan diri sementara bakinya ditahan dan dijadikan sebagai tawanan perang. Selepas keadaan menjadi gelap, anggota Company B yang terselamat dan Brigade India ke-44 berundur ke Mount Iko. Pada 14 Februari, sehari sebelum sambutan Tahun Baru Cina, Jepun melancarkan serangan bertubi-tubi ke atas garisan pertahanan dikendalikan oleh Brigade Pertama pada jam 8.30 pagi. Walaupun teruk diasak, mereka berjaya menahan serangan termasuk pertarungan tanpa senjata yang mengakibatkan kehilangan nyawa kepada kedua-dua belah pihak.
Selepas jam 4 petang, pihak Jepun berjaya menembusi kedudukan mereka dengan bantuan kereta kebal. Sedar kedudukan mereka sudah terjejas, Brigad pertama berundur pada jam 2.30 petang dan Company C yang dipimpin Allahyarham diberi arahan bergerak ke posisi mereka di Bukit Candu. Di sinilah keberanian anak-anak watan berbangsa Melayu ini terselah dalam masa-masa sukar. Berikutan keadaan minyak terbakar di dalam air yang mengalir dari Depot Normanton, ia memisahkan Company Allahyarham dengan Company D. Dan ini juga mengakibatkan company beliau tidak dapat berundur ke selatan. Menyedari situasi genting ini, Allahyarham memberikan motivasi kepada anak buahnya agar berjuang habis-habisan. Bak kata pepatah Melayu, biar putih tulang, jangan putih mata. Dan itulah apa yang dilakukan oleh kedua-dua company ini. Malah pegawai pemerintah mereka, Kapten H.R. Riggs, menyatakan akan bersama dengan mereka hingga ketitisan darah terakhir. Pihak Jepun menyerang bertubi-tubi kedudukan mereka dengan bom tangan dan mortar, tetapi dua company RAMD ini terus bertahan. Antara satu insiden yang menunjukkan kewibawaan beliau ialah peristiwa Allahyarham mengesan taktik tentera Jepun menyamar sebagai tentera India. Semuanya cantik dengan uniform dan samaran mereka, tetapi mereka lupa mengubah cara kawat mereka dari 4 kepada 3 orang. Beliau yang perasan akan anomali tersebut segera mempertahankan company RAMD lalu menembak bertubi-tubi ke arah tentera Jepun yang menyamar itu, mengakibatkan ramai terbunuh dan Sakibaki yang terselamat melarikan diri. Menyedari taktik mereka tidak akan berkesan melawan keazaman company RAMD ini, tentera Jepun menggunakan bilangan mereka yang ramai untuk memusnahkan terus tentangan dua company ini. Walaupun berhadapan dengan jumlah tentera yang ramai dan kekurangan bekalan peluru serta bekalan logistik, RAMD terus menjadi duri dalam daging kepada pihak Jepun. Allahyarham sendiri cedera parah, tetapi itu tidak menghalang beliau dari terus berlawan dan enggan meninggalkan anak buahnya. Walaupun cedera terkena serpihan mortar dan patah tangan, Allahyarham terus berlawan dengan pistol pedang dan akhir sekali dengan tangan beliau sendiri. Tentera Australia yang menyaksikan pertempuran antara tentera Melayu dengan askar Jepun di Reformatory Road mengagumi semangat juang mereka. Lieutenant Parrot V. Dean dari Batalion Machine Gun ke-24 menceritakan, askar Melayu mula melawan tentera Jepun di Reformatory Road. Mereka menggali parit kecil tetapi tidak mempunyai senjata mencukupi. Mereka melawan dengan kemarahan tentera Jepun. Apabila senjata mereka kehabisan peluru, mereka meletakkan bayonet pada rifle dan memaksa tentera Jepun berundur dari Reformatory Road. Mereka amat berani dan berlawan habis-habisan. Tetapi bagi setiap seorang askar Melayu ada 10 hingga 12 tentera Jepun, jadi lambat laun mereka akan kalah juga. Pelajaran yang kita terima daripada kisah Allahyarham Lieutenant Adnan ialah bagaimana untuk tidak mengalah dan bagaimana harus berjuang sehingga ketitisan darah yang terakhir. Kata-kata slogan biar putih tulang, jangan putih mata, itu adalah slogan keramat buat bangsa Melayu.